Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook dia nanti sebagai ulangan. Dan beliau juga ada membuat kutipannya dengan izin ya Tuan Haji Sharif untuk baik pulih surau di Cemor Impian. Tuan-tuan yang nak sedekah jariah yang berjalan pahalanya selama mana ya, sebab dipahamkan ada nak buat naik taraf tempat mengambil wuduk. Selama mana orang mengambil wuduk di situ, tuan-tuan dapat pahala insya-Allah. Dan page yang kedua daripada page audio kuliah yang terkenal satu Malaysia ni, iaitu yang dibuat oleh ya Abang Abu Bakar Osman. Ya, alhamdulillah malam ini kita dapat bersiaran secara live bagi mereka yang tak dapat mengikuti secara dekat, datang hadir ke masjid dan surau. Tuan-tuan rahmati Allah, malam ini kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Tasaliyah li Ahli Masaid, yang bermaksud penawar ataupun hiburan bagi orang-orang yang ditimpa musibah. Kita masuk kepada suatu riwayat daripada Abu Malik Al-Ash'ari, bahwasanya diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatraku nahunna al-fakhru fil ahsab wal ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahatu wa qala anni anaihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Yang bermaksud Nabi bersabda ada 4 perbuatan di kalangan umatku. Ni tuan-tuan, pada zaman Nabi diutuskan, ada lagi perbuatan-perbuatan jahiliah yang dilarang oleh Islam. Dan apabila Nabi menegaskan dalam hadis ini, perbuatan-perbuatan ini mestilah dijauhi. Ini kena ingat. Apa dia di antara perbuatan-perbuatan ini? 4 perbuatan ini yang Nabi sebut ini, tuan-tuan, apa dia? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab. Tuan-tuan rahmati Allah, kita yang ada di depan ni, depan saya ni, ada tak yang selalu menceritakan tentang keturunan masing-masing? Ada tak? Jangan marah kalau yang keturunan hidung-hidung mancung ni, jangan marah. Dia berkata teman keturunan Arab, teman keturunan Said, teman keturunan Mio. Lepas tu saya cerita, tuan-tuan, jangan terkejut kalau saya kata belah mak saya keturunan Said Arab, tapi belah bapak saya keturunan Cina. Sebab itu kamu tengok, saya badan rupa Arab, mata rupa Cina. Saya boleh berbangga, tuan-tuan, saya akan katakan, oi, aku ni keturunan Arab. Sila hari bulan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi menyatakan al-fakhru fil ahsab ini adalah perangai daripada golongan Arab jahiliyah. Setakat kita menceritakan tentang keturunan, tidak ada jadi masalah. Tak ada masalah. Datang menceritakan bahawasanya saya ni datang daripada Sumatera, saya ni keturunan Kerinci, saya ni keturunan sekian-sekian, tak ada masalah. Saya sana Bangladesh juga mari, pun tak ada masalah, tuan-tuan. Yang jadi masalah apa dia di kalangan orang-orang jahiliyah ni? Apa dia? Iftikharul mar'i wa mubahatuhu wa tamadduhu. Jadi masalah ni apa dia? Bila dia berbangga-bangga, proud, menceritakan sesuatu benda itu secara berlebih-lebihan.
Saya keturunan Kerinci, contoh, jangan marah orang Kerinci sini. Hebatnya orang Kerinci ini, contoh, keturunan kami ni banyak bela harimau dan ilmu rimau jadian, contoh. Jangan marah tuan-tuan. Menceritakan benda itu terlalu bombastik. Nak kira cerita harimau jadian tuan-tuan, saya pun ada juga belah keturunan saya harimau berantai, tapi rimaunya dah lari, tinggal rantai je tuan-tuan. Contoh, jangan marah. Wa tamadduhu, ataupun memuji-muji sehingga membawa kepada riak. Ni tanda ni. Keturunan lema ni memang lawa-lawa orangnya. Bila kita buat tuan-tuan kenduri akikah, orang Melayu panggil naik buai. Naik buai. Bila yang lahir ni, baby ni comel, cantik, hidung mancung, rupa Hindustan tu. Kena pula tuan-tuan, anak baby ni perempuan, female, women. Tengok-tengok dengan putih melepaknya, hidung mancungnya, kita pun puji, Masya Allah, cantiknya cucu Mika, cantiknya ya Allah, macam orang Arab. Orang memuji, tamadduhu, madah. Kita boleh orang puji tuan-tuan, kita pun naik riak, kita pun kata, tengoklah atuknya macam mana. Tuan-tuan, keturunan teman semua lawa-lawa belaka, semua lawa-lawa belaka. Anak teman, cucu teman, semua lawa-lawa belaka. Kalau tak lawa, tu menantu teman. Tuan-tuan, ini yang buat orang stres enggak. Apabila dibanding-bandingkan rupa, apabila dibanding-bandingkan rupa, memang stres. Lepas tu dalam 7 orang adik-beradik saya ni tuan-tuan, 7 orang adik-beradik, lebih kurang dalam 3 orang yang handsome, ikut belah mak, macam Arab, hidung mancung. Saya ikut belah bapak, mata sepit, apa, Cina mu'alak tuan-tuan. Jadi bila bertemu dengan orang kampung, inilah masalah orang parit ni. Dah lah duduk dalam parit tuan-tuan. Ini siapa? Dia mau tanya. Yang ini abang. Abang saya yang nombor, yang nombor 1, 2, 4 atas saya nombor 5, abang saya nombor 4 tu. Memang handsome, hidung mancung. Orang kata, ya Allah, orang parit kata, apa lain benar rupanya. Abang apa Yusuf Aslam, handsome, adik apa Cina jual botol. Aku rasa nak terajang je orang tua ni tuan. Stres. Ada riwayat mengatakan ila wujuhikum, Allah tidak melihat kepada rupa kamu, Allah tidak melihat kepada amwalikum, ila amwalikum, kepada harta kamu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan juga amalan-amalan yang kamu buat. Jenis macam ni tuan-tuan, bila kita faham Islam, faham hadis, dia jadi tenang balik. Kalau tak, stres. Mana tak stres tuan-tuan bila orang kata, ya Allah, adik-beradik kamu semua lawa, kamu je macam ugly dog. Pernah dengar cerita ugly dog kan? Itik yang hodoh tu. Ya Allah, saya baca cerita tu rasa kesian betul dekat itik tu. Sebab apa? Dalam adik-beradik dia seekor yang hodoh. Islam tidak melihat kepada rupa. Sebab tu tuan-tuan, jangan berbangga-bangga dengan keturunan handsome, dengan keturunan gagah perkasa, dengan keturunan hebat, dengan keturunan ini. Pasal apa? Wa makna al-fakhri fil ahsab wa takabburu wa ta'azzumu bi'addi manaqibihi wa mathiri abaihi.
Ulama mengatakan berbangga dengan keturunan menjadi perangai orang jahiliyah apabila takabburu wa ta'azzumu, apa dia? Membesarkan diri dan kita menjadi riya. Dan yang lagi teruk apa dia? Wa adza yastalzimu tafdilur rajuli nafsahu ala ghairi yuhaqqirahu. Apa dia? Lagi teruk apabila perbuatan itu disertai dengan tahqir. Mana tahqir? Merendah-rendahkan orang lain. Ni lagi teruk perangainya tuan-tuan. Sebab tu jangan tuan-tuan kita bangga, kita putih melepok, kita lawa, tak macam dia tu gelap. Orang negro dah sampai dah. Pasal apa kita cakap orang tu orang negro tuan-tuan? Sebab kita putih melepok. Itu perangai jahiliah. Sebab itu tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari dia pernah berkata kepada seseorang. Abu Zar Al-Ghifari ni tuan-tuan bukan calang-calang orang di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia pernah menyatakan ya Ibnu Sauda pada seseorang. Dia pernah mengatakan kepada seseorang dengan perkataan, oi anak orang hitam. Macam kita lah tuan-tuan panggil, oi negro, oi beras tebakar, apa lagi. Apabila perkara itu diketahui oleh Nabi SAW, Nabi berkata kepada Abu Zar Al-Ghifari, apa dia? Inna fika, sesungguhnya dalam diri kamu ini ada apa dia? Amr min umuril jahiliyah. Masih ada lagi apa dia? Perangai-perangai jahiliyah. Kenapa tuan-tuan Nabi menerangkan bila kita memanggil dia ini Ibnu Sauda, anak orang hitam, kita bukan mengejek orang itu saja tak, tapi sama sekali kita akan mengejek mak dan ayah dia. Daripada mana datang anak yang gelap hitam ni? Daripada mak bapaknya. Bukan saja dia yang kamu hina, kutuk, tetapi mak bapaknya pun sama. Tuan-tuan, sebab itu jangan rasa tuan-tuan kita ni hebat, kita ini keturunan yang kuat, keturunan yang gagah. Keturunan tok nenek moyang aku memang keturunan pahlawan Syekh. Tengok badan kami semua sasa-sasa. Bukan macam Mika tulang bengkok, udah dikutuk kopi tu. Bukan macam adik-beradik Mika, tempang, udah si tempang panggilnya. Bukan macam adik-beradik Mika, hidung semua besar terowong Kuala Kangsar. Ini semua perangai-perangai jahiliyah. Tentara mati Allah. Apalagi kata Nabi SAW, wal ta'nu fil ansar. Apa dia? Menyatakan pada satu nasab keturunan itu adalah tidak betul, tidak baik, tidak elok. Ini satu tuduhan, fitnah. Ayu idkhalu aib fil ansabin nas. Apa dia? Memasukkan sesuatu yang memalukan pada keturunan manusia. Ini perangai jahiliah. Ayah, ya, saya nak kahwin dengan seorang ni, saya harap ayah setuju. Anak siapa? Kata ayah. Anak pok anu sekian. Ayah ni pun bila dengar, ayah tak berkenan. Kenapa ayah? Itu semua keturunan mandul, tak ada anak. Habis perangai jahiliah. Tuan-tuan, mandul tak mandul, ini adalah ketentuan Allah. Kita tak tahu. Tapi bila kita sengaja tuan-tuan menolak permintaan anak ini dengan mengaibkan keturunan tersebut, maka perbuatan itu berdosa. Betul. Dinikahi perempuan itu kerana 4 perkara itu betul. Dan betul kata Nabi SAW, carilah apa dia tuan-tuan? Perempuan yang kata Nabi boleh beranak ramai. Betul, ada riwayat dia. Hadis ini hadis sahih. Tetapi terhormati Allah, apabila hati ini sudah suka, betul tak? Hati ini sudah mencintai, hati ini sudah fall in love from the first sight, kata orang putih.
Pandangan pertama dia surah cinta, tuan-tuan. Ni orang kata kalau dah cinta, tuan-tuan, belacan pun jadi coklat. Tu masalah dia. Reda tak? Tahu dia ni keturunan payah nak beranak perempuan ni. Kamu reda tak? Reda. Maka reda, kahwinlah. Tetapi apabila ada masalah tak beranak, tak boleh kamu ceraikan. Pasal apa? Awal-awal kamu sudah reda. Ini Islam. Cinta, tuan-tuan. Pepatah kata cinta itu buta. Orang putih kata love is blind. Kalau dia kata ndok, tuan-tuan, dia ndok juga perempuan ni, tak kira lah mandui ke apa ke, tak kira. Janji aku ndok hidup dengan dia, bersama denganmu selama-lamanya. Habis. Maka Islam, tuan-tuan, tidak memaksa, dan Islam tidak pula membenarkan kita menghina keturunan dia, keturunan mandul. Jangan macam tu. Tak salah kahwin dengan anak tu. Anak si Anu min Anu ni. Kenapa? Wazalika yastalzimu tahqirar rajuli aba'a ghairih wa tafdila abaihi ala aba'i ghairih. Kerana apa? Perangai jahiliah ini akan menghina bapa seseorang dan menyatakan bapa dia lebih baik daripada bapa ni. Jaga perangai jahiliah. Tak usah kahwin dengan dia lah. Pasal apa? Kita tak setaraf dengan dia, antara dua darjat. Ini keturunan dia raja, kita kerabat dia raja. Engku, kita gelaran engku. Yang itu adalah golongan biasa, rakyat biasa, orang biasa. Tengok tak dua darjat, tuan-tuan? Apabila P. Ramli kata apa dia, tengok darahmu dengan darah aku, sama atau tak sama merahnya, tuan-tuan? Ada sini yang darah lain daripada darah orang lain? Ada kan? Siapa sini yang keluar darah putih rupa mahsyuri? Ada? Ada tak? Kalau ada, tuan-tuan, tu bukan keistimewaan, tu kanser darah putih tu. Jangan marah. Legenda mahsyuri ni, mitos. Dia menyatakan, aku sumpah negeri Langkawi ini jadi padang jarak, padang tekoko. Pasal apa? Menganiayai dia, memfitnah dia, bermukah, berzina dengan seorang yang bernama Deramang. Aku ingat lagi sejarah ni lah. Belajar sejarah tu, sejarah apa ke? Ingat lagi. Terhormati Allah, bila kita mengatakan apa dia, tak salah. Bapa dia tu orang miskin, kita orang kaya. Orangnya jahiliah. Walaupun Nabi mengatakan dinikahi perempuan itu antaranya 5 liha kerana reta dia, betul. Tetapi jangan sampai peringkat kita menghina keluarga tu. Tak salah kahwin, bapa dia pun susah. Bapak dia apa reta pun tak ada. Ni anak dia ni nak kahwin dengan kamu ni bukan pasal apa, ni nak reta kita lah ni. Udah ada prasangka yang buruk, maka ini dinamakan sebagai perangai-perangai jahiliah. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, perangai jahiliah apa dia? Wal istisqa'u bin nujum, ay du'a'u wa talabus suqiya bin nuzulil matar. Apa dia? Mempercayai sesuatu selain daripada Allah boleh memberikan kepada kita sesuatu nikmat atau rezeki. Contoh, percaya bahawasanya timbulnya bulan ini, maka bulan ini dapat menurunkan hujan. Ini tuan-tuan, jaga-jaga. Macam kita lah, tuan-tuan, ya, percaya kepada suatu benda yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita, haram. Saya pernah cerita dulu, apabila orang tua dulu, tuan-tuan, tengok pokok kelapa tak berbuah, apa dia buat, tuan-tuan? Kalau opah saya apa dia buat? Dia buat rantai daripada
kulit kerang. Pernah buat tak? Rantai daripada kulit kerang tu dia jadikan rantai, dia ikat di pangkal pokok. Kemudian dia bercakap pada pokok tu. Cakap, berbuah ya. Jangan merajuk lagi, lama dah kamu tak berbuah nyo, tak merasa aku nyo kamu. Ni aku buatkan rantai, berbuah ya. Okey. Tuan-tuan rahmati Allah, saya yang masih kecil ni bila tengok apa letak rantai pada pangkal pokoknya tu, kita pun tanyalah, atau kita tahulah. Sampai ketua ni suka bercakap. Itu masalah. Apa dia kata? Apa bubuh rantai kerang pada pangkal pokok kelapa ni? Apa kata sebab dia merajuk. Cak orang tu dulu. Pokok ni merajuk. Hari tu ada buahnya, patut dah tak ada, tak mandang, gamuknya merajuk lah tu. Itu yang apa diikatkan rantai kulit kerang di pangkalnya tu supaya dia berbuah. Apa kena pujuk. Saya kata apa, kalau nak pujuk pokok ni cepat berbuah, jangan letak rantai kulit kerang. Apa saya jawab, aku nak letak rantai apa? Tu yang kat leher apa tu, dekat tengkuk apa tu, rantai emas tu, bubuhnya apa, lagi cepat dia berbuah. Apa aku geram nanti, aku hajar punya budak. Tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya kalau kita lihat tuan-tuan daripada segi pertanian, pegawai pertanian mengatakan sebenarnya kulit kerang tu dia boleh menjadi baja untuk merangsang pokok itu berbuah. Itu sebenarnya. Kalau petua itu tuan-tuan kita gunakan untuk merangsang pokok itu dengan kandungan yang ada pada kulit kerang ni tuan-tuan, bahan kimia yang ada pada kulit kerang ini boleh merangsang pokok itu berbuah dengan izin Allah, biiznillah, silakan, petua tu tak haram. But remember, tapi ingat, bila kita kata kalung-kalung je pokok ni dengan rantai kulit kerang, pokok tu akan berbuah, ini haram. Kerana apa? Menyatakan ada benda lain yang menyebabkan pokok itu berbuah. Macam orang jahiliah dahulu, mereka percaya bintang ini boleh menurunkan hujan, maka menyeru, maka menyembah. Dan kita pun tuan-tuan percaya dengan kajian ramalan bintang. Hari ni bintang ini yang lahir pada bulan 2, dia ni lahir pada bulan 2, bulan Februari ini bintang Aquarius. Kahwin dengan bintang Pisces. Yang gambar ketam tu apa? Piscesnya. Orang yang Aquarius tak boleh kahwin dengan Pisces. Pasal apa? Aquarius ini gambar bintangnya gambar kuda, separuh orang. Aquarius. Kahwin dengan Pisces ni yang gambar ketam ni tak boleh. Pasal apa? Nanti kena kepit kuda ni dengan ketam. Tuan-tuan, percaya benda itu haram. Jangan main-main. Makna dia apa tuan-tuan? Ada benda yang boleh mendatangkan mudarat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah haram. Wa kaza wa i'tiqad annaha mu'asyirah fi nuzulil matar haqiqatan fahuwa kufrun. Kata ulama mengingatkan, bila kita menyatakan datangnya bintang-bintang ini menyebabkan turunnya hujan, maka itu adalah suatu kekafiran. Jangan main-main, boleh rosak akidah. Kita nak kahwin tuan-tuan, tak boleh kahwin dalam bulan Safar. Ingat tak dulu? Sebab apa tak boleh kahwin dalam bulan Safar? Sebab bulan Safar ini sial, kata dia. Lepas tu Nabi kata la adwa wala tiarata wala hamata wala safara. La adwa, tidak ada jangkitan penyakit melainkan dengan izin Allah. Wala tiarata, tidak ada burung yang membawa sial, burung yang membawa tanda tidak baik. Burung hantu bunyi tengah malam,
kita kata adalah orang taman perpaduan nak meninggal, tengok-tengok besok betul meninggal. Masa bila burung ni ambil kerja malaikat maut? Tak betul. Tuan-tuan, rama-rama masuk dalam rumah. Ni cerita selain daripada burung hantu yang lebih sebut ni. Rama-rama masuk dalam rumah, tuan-tuan. Betul tak kita percaya bila rama-rama masuk dalam rumah ada orang nak datang? Betul tak betul? Kita nak keluar rumah, tuan-tuan, biar awak lalu. Stop, break ni. Pasal apa? Kita kata tengok biar awak tu kena ke mana. Kalau kena ke kanan, okey, teruskan perjalanan. Start enjin balik. Tapi kalau kena ke kiri, tak payah teruskan. Patah balik masuk rumah. Duduk dalam-dalam. Pasal apa? Sial kalau teruskan. Ada tak masih pegang benda-benda lagi, tuan-tuan? Umur jahiliah ni ada tak pegang lagi, tuan-tuan? Kita pun tunggu. Biar awak tu tak bergerak, kiri kanan pun tak gerak, tuan-tuan. Udah, pasal apa? Udah kenyang. Biar awak beroyang. Setengah orang panggil beroyang, setengah panggil biar awak. Udah kenyang, melepok di tengah jalan. Apa di tengah berjemur tengah jalan, tuan-tuan? Mangkuk kita nunggunya. Kanan pun hidup, kiri pun hidup. Benda-benda macam ini tak boleh kita, tak boleh kita percaya. Dan yang keempat, tuan-tuan, masuk kepada kita punya tajuk daripada kitab ini. Apa dia? Wan niyaha. Apa itu niyaha? Serta meratap-ratap. Ini tak boleh. Hazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa an-naihat idza lam yatubna anin niyaha qabla mautihinna. Nabi memberi amaran kepada kaum wanita, jangan meratap, sebab meratap itu adalah perbuatan jahiliyah. Saya dah sebut dah dalam pengajian yang lalu, apa itu yang dinamakan sebagai niyahah. Seperti memukul-mukul mukanya, mencakar-cakar mukanya, menarik-narik rambutnya. Au bisautin murtafi'ah, sautiha al-murtafi'ah, suaranya ditinggikan, menangis sambil menampak-nampak, menarik-narik rambut, malah ada yang mengoyak-ngoyakkan bajunya sehingga ternampak auratnya. Jangan, tuan-tuan. Dan kemudian seolah-olah bercakap sesuatu yang tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh terima takdir qada dan qadar Allah dengan kata-kata yang menyatakan, kenapalah abang pergi dulu, ya Allah abang, macam mana saya nak hidup tanpa abang, ya Allah abang, habis saya lepas ni abang, macam mana belanja rumah ni, macam mana anak-anak abang, kenapa tinggalkan anak-anak kita masih kecil. Itu perbuatan yang Nabi larang. Kenapa? Termasuk dalam perkara-perkara jahiliyah, tuan-tuan. Sebab tu ada seorang yang dia jual insurans. Dia kata kat saya, ustaz, jangan marah kalau saya bagi tahu ustaz sesuatu. If I tell you something, don't be mad at me, don't angry. Jangan marah. Saya kata, kenapa? Ustaz, kalaulah ustaz mati. Soalannya. Saya kata, kamu doa aku mati ke? Tidak. Kalau, maybe, kemungkinan, kata dia. Kalaulah ustaz mati, apa kata ustaz tinggalkan pada isteri dan anak-anak? Tuan-tuan, kita mula terfikir. Kemudian kita terdiam, dia sambung lagi. Ustaz, kalau ustaz mati, kata dia, ustaz banyak tinggalkan harta ke tinggalkan hutang? Udah, soalan nombor 2, tuan-tuan. Terkedua aku nak jawab. Cuba ustaz congok, kata orang Perak tu. Cuba ustaz congok balik ustaz, kira balik ustaz, berapa hutang yang ustaz ada sekarang ni? Hutang rumah ada? Saya ngangguk ada. Hutang kereta ada? Ada.
Hutang pada orang, pada bank. Wah, Allah, banyaknya soalan tuan-tuan. Pada koperasi, ada tak? Ada. Katalah ustaz mati, ustaz dalam keadaan berhutang. Mudah tuan-tuan soalan dia. Kita mula naik mata putih ke atas mekia, memikirkan. Aduh, dia ni punya soalan. Tapi okey juga dia suruh kita muhasabah tuan-tuan. Katalah ustaz mati, ustaz, hutang ni tidak berbayar. Apa macam? Siapa yang teruk ustaz? Isteri dan anak-anak. Sebab itu ustaz, kalau ustaz mati dalam keadaan banyak hutang ni, akan menyebabkan isteri ni dia jadi macam yang Nabi sebut tu, menangis, berteriak. Pasal apa? Isteri ni memikirkan yang mati ni tak apalah, dia tak bayar hutang dah, tapi yang akan datang minta hutang daripada aku ni macam mana. Ni isteri memikirkan. Salah satu sebab dia jadi berteriak, dia jadi histeria. Abang, pasal apa? Suami dah cerita pada isteri, abang ada hutang ini, hutang ni banyak tuan-tuan. Maka ini yang jadikan isteri ini histeria. Ustaz nak ada isteri ustaz meratap, ustaz? Tak nak. Ustaz nak ke tinggalkan hutang ni supaya isteri yang cover? Kalau insurans, kalau bank punya pinjaman tak apalah, ada insurans cover. Itu pun jenuh nak dapat tu. Banyak soal jawab sesatan dia. Ustaz dah ada ustaz, ada yang cover bila ustaz mati supaya anak-anak isteri tidak meratap ustaz, tidak mengatakan ya Allah kenapa jadi begini, kenapa hidup aku malang ya Allah, suami aku ni bukan mati meninggalkan dunia tapi meninggalkan hutang. Saya pun tertunduk tuan-tuan, saya kata kalau macam tu memang kita hendaklah kita mati dalam keadaan meninggalkan reta, tapi reta kita tak banyak. Kalau begitu ustaz, ikut saya, pelan saya. Apa dia? Masuklah insurans Islam. Daripada sedih, terus tak sedih aku dengar tuan-tuan. Pasal apa? Dia suruh masuk insurans, rupa-rupanya kalau kita mati, insurans ni boleh cover. Nampak tak nak? Tuan-tuan rahmati Allah, nak cerita kepada tuan-tuan, kadang-kala kenapa isteri-isteri ini akan meratap? Kenapa isteri-isteri ini seolah-olah blaming Allah, menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa hidup aku ini kau matikan suami aku dalam keadaan kami ini sedia susah, ditambahkan lagi dengan hutang suami aku, lagi susah. Maka terhormati Allah, wa naihatu idza lam tatub. Ingat wahai ibu-ibu, kalau kita pernah meratap, pernah menyalahkan takdir, kita pernah mengatakan kenapa ini berlaku, ini tak sepatutnya berlaku ke atas hidup aku, bertaubatlah. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Karena kata Nabi, idza lam tatub qabla mautiha, kalau tidak bertaubat sebelum matinya, ayu qabla uduri mautiha, sebelum datangnya ajal, maka Allah Ta'ala akan memakaikan dia dengan apa dia? Qamisun min nuhasil muzab. Apa maknanya? Pakaian yang daripada kudih-kudih. Tuan-tuan, ada pakaian yang bila dipakaikan tuan-tuan tak payah campur dalam api neraka. Hanya dekat dia dengan api neraka terus sambung. Macam kita pakai baju ni tuan-tuan, disimbah dengan minyak petrol. Tu perumpamaan dia. Dan bagi orang perempuan yang meratap, yang menyalahkan takdir, yang menyalahkan Allah, yang mengatakan apa sialnya nasib aku. Ni kita cakap dekat mayat ni, ya Allah, apa sialnya nasib aku ini. Sejak daripada mula kahwin sampailah orang tua ni mati, tak pernah aku rasa senang, tak pernah aku rasa mudah dalam hidup ini. Jaga ibu-ibu,
Di akhirat nanti ibu-ibu dipakaikan pakaian yang dipenuhi dengan kudis. Maknanya kata ulama, satu badan ini berkudis dan kudis itu tidak sama dengan kudis-kudis yang ada di atas muka bumi ini. Jaga ibu-ibu. Mana apa dia? Kita nak bergerak pun sakit, kita nak senyum pun sakit, kita nak, itu akan berlaku di akhirat nanti. Masya Allah tuan-tuan. Siapa pernah kena kudis buta, dia tahu. Tuan, Allah jadikan penyakit ni untuk kita muhasabah. Siapa pernah kena kudis buta tuan-tuan? Saya kecil-kecil biasa kena kudis buta ni. Pasal apa kudis buta tuan? Dia kudis bukan saja kudis, dia bernanah dan dia luka. Sebab apa puncanya? Main tanah. Ingat kita dulu main tanah. Budak sekarang memang jarang kena kudis. Pasal apa? Dia main gadget, duduk dalam rumah. Tapi kita dulu pantang ada ruang, ada peluang, lebuh. Mana perginya? Pergi main tanah, buat kek. Saya main tanah dengan budak India. Tu dibuntungnya ni. Main tanah tuan-tuan. Ambil tempurung kelapa tu, bubuh tanah, bubuh air sikit, buat macam kek, cucuk lidi atasnya. Orang India panggil kokoi. Ada kokoi nalir kek, kata dia. Aku faham lah, kamu tak faham. Kek ni sedap tuan-tuan. Main ni tuan-tuan, habis naik kudis buta. Sakit. Dia naik kudis buta tuan-tuan, pergi klinik. Doktor bukan saja bagi makan ubat telan, ubat dalam busuk-busuk. Dia bagi pula ubat sapu tuan-tuan. Aku ingat ubat tu warna biru. Masya Allah, sapu-sapu pedih. Itu satu muhasabah begitu. Wahai ibu-ibu, akhirat nanti bagi mereka yang suka meratap-ratap ini, apa yang berlaku? Allah beri seksa dengan penyakit kulit. Dan kudis yang dapat ini bukanlah kudis yang ada di dunia ini, malah ianya lebih menyeksakan. Subhanallah. Sebab itu terdapat Allah, innal ladzina amanu idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ditimpa musibah ini hendaklah dia selalu mengucapkan apa dia? Inna lillah. Kita ini datang daripada Allah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah jua kita akan dikembalikan. Sabar tuan-tuan. COVID-19 ni kena sabar. Ada sahabat kita diuji dengan PD. Ada yang hantar gambar tuan-tuan, tempat dia, kawasan perumahan dia tuan-tuan. Apa yang berlaku, neighborhood dia apa berlaku tuan-tuan. Dia letak kawat duri. Masya Allah, sian. Askar yang berjaga, bukan polis dah, askar yang jaga tuan-tuan, pegang mesin gun ni, jangan main-main. Bertanya apa khabar, dia kata Masya Allah, khabar macam inilah ustaz. Ya Allah ustaz, perih rasanya ustaz, tak boleh ke mana ustaz. Tapi nasib baiklah ustaz, ada orang hantar bantuan, ada orang bagi daging, ada orang bagi barang-barang keperluan makan rumah, ada orang bagi ikan. Ustaz, tolong cerita pada saya supaya hati saya tenang ustaz. Untuk apa Allah Ta'ala ini ustaz uji kami ni? Baca ayat ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang beriman bila ditimpa musibah hendaklah mengucapkan, sesungguhnya kita ni daripada Allah, kita ni milik Allah, kepada Allah kita akan dikembalikan. Saya kata satu je kita kena ingat, apa dia? Nabi pernah menyatakan, apa dia? Banyakkan sujud kepada Allah Ta'ala. Inilah peluang dia. Allah bagi kita berada di rumah, banyakkan sembahyang sunat, solat qiyamul lail malam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke syurga Firdaus bersama dengan Nabi SAW. Sebab selama ini mungkin kita terlalu sibuk untuk sujud kepada Allah. Tuan, ada hikmah dia yang kita tak tahu. Mudah-mudahan saya ucapkan kepada mereka yang diuji ini, bersabarlah. Ada hikmah di sebaliknya, dan kita doa agar Allah Ta'ala menghilangkan wabak ini sebagaimana doa Pak Imam kita tadi.
Mari kita berdoa kepada Allah tuan-tuan agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, agar Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada wabak yang berbahaya ini tuan-tuan. Dan ingat, setiap ujian ini akan mengangkat darjat kita dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salah, minas syuhada'i was salihin, minas sabirin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, irfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala, khususan ya Allah COVID-19. Allahumma ya Allah sallimna min azal waba, innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asina al insana ila alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.